Norman masuk dia tunggu minum protein. Seram ni. Ui. Tu dia. Anjir. Saya risau bercakap dengan abang-abang ni. Sebab saya adik je, bukan adik tau. Adik je. Aduh. Payah. Awal-awal bukan bro. dia nak kata dia paling muda pula. Kan masuk-masuk dia sudah petik. Oh, saya paling adik kan. Dia baik adik bro. Adik-adik janganlah aku lari. Zul, apa khabar? Siap, alhamdulillah bro. Recovering slowly. Itulah tu semua pun tanya mana Zul, mana Ustaz Amir kan. Ribu buat orang. Lepas tu dah ambil duit pula. Ikhlas ke tak? Lepas tu berubah orang. Kena tengok. Okey. Apa-apa pun, okey, dalam 3-3 masuk ni saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami pada malam ni. Saya saja je tajuk dia abang-abangan. Memang kami abang-abang, bukan dia adik-adik. Okey, terima kasih juga kepada Finas Malaysia untuk platform ni, sebuah program iTalk Creative Webinar from Home. Alhamdulillah malam ni saya nak ucapkan terima kasih lagi kepada bro-bro saya Zul dan juga Norman kerana sudi bersama. I think it's an honor. Suatu benda yang seronok, suatu yang sebenarnya dapat mengumpulkan kita bertiga ni. Orang pun menganjak, ui ini best ni dia kata ni. Ini mesti sembang, memang sembang okey punya ni. Banyak isi punya ni. Tapi apa pun, macam tadi kita dah tanya Norman. Nak tanya pada Zul, Zul, okay, first of all, ramai yang suruh tanya, apa khabar Zul sekarang? Berikutan hari tu dah masuk hospital and now, how are you? Boleh kongsi sikit lah. Dan ramai orang nak tahu, macam mana boleh tertinggi tu? Saya dah memang ada high blood pressure daripada dulu lagi. Since I was 24, 25 macam tu lah. Oh, ya ke? Ya, saya dah ada. Tapi, but sometimes it's not pasal overthinking. Sometimes kita punya mind kan. Because back then I was struggling, you know. And then kita kerja dalam bidang yang long hours, itu ini semua. Kita as orang pendatang baru kita, I'm sure saya kan dah biasa kerja dengan abang-abang sekalian. Nampak aku abang. Geram dia. Kita masih mencari macam haluan here and there. But saya baru-baru ni bukan apa because of tak ada kena-mengena dengan benda lain. Sebenarnya sometimes bila build up. Kita build up banyak sangat and then kita pun ada masa kita cukup tidur, ada masa kita tak cukup tidur. Yes. So, dia nak dijadikan cerita benda tu jadi. Bila benda tu jadi, kejap. Okey, kejap. Okay, macam kita orang ni pun tak tahu juga tau. Macam as for myself, kita kan, kita kerja macam kita, stress. Kadang-kadang kita nak pergi workout, kadang-kadang nak workout, nak kerja, nak segala benda semua nak buat, segala benda nak fikir kan. Tapi masa kira Zul rasa macam something wrong, rasa apa lah? Saya punya Terus nak collapse, terus nak pitam. Habit saya laju and then tangan sama badan saya rasa macam sejuk. And then saya rasa macam this is saya tak nak stay dalam bilik. So I need to go out. Lepas tu saya slowly go out, saya jalan. I need to move but cannot too fast. So saya kerja jalan, at some point, I don't know, and then somebody called the ambulance and then satu saya dekat hospital lah. I don't really remember much. Even a few years ago saya jadi kat Jakarta. Saya remember masa tu Misteri Delilah punya premier dekat Jakarta. Saya masuk dalam event tu and then benda tu jadi. I cannot continue. Saya pergi straight ke hospital. Habis tu Datuk Isa Aslam cakap tak apa lah, it's over, don't worry, just balik hotel dia relax. Man, dia bukan apa kan. Dia sebenarnya kan, Zul ni, aku tengok, kan, dia workout hard sangat. Pergi tengok celebrity fitness kan, dia je. Tak pernah tengok, tak pernah ni nak workout sekali ni kan. Dia workout nak belajar juga macam dengan Abang Zul. Kita nak belajar lah dengan adik kita. Tapi Zul, dia nak cakap macam tu. Sekarang ni badan dia paling power. Kita dah kena keluarkan kempen yang Norma Hakim kena pakai baju besar. Lepas tu kalau jumpa dia, suruh dia makan banyak. Kita sabotaj dia punya pemakanan. Jemput dia makan. Semua orang nampak dia, jemput dia makan.
Betul lah, kepada production yang nak menawarkan Norman Hakim, tolong bantu kami sabotage dia. Sediakan makanan-makanan catering yang sedap-sedap kan. Itu dah kita sabur. Scene buka baju potong buang scene tu. Tapi Zul, itu dah kena sabur, ingat tak? Kita makan dulang tu. Kita makan dulang. Ya. Oh ya, korang hari tu. Banyak ke dia, makan nasi? Satu dulang tu korang berdua je. Ada orang tu dia bawa macam protein bar. Protein bar. Kononnya nak jaga diet. Datang pula makan berdulang. Nak lari mana? Halo. Aku bawa pergi majlis orang. Majlis orang bawa protein bar. Majlis orang bawa benda ni dalam poket. Dah. Jumpa Zul Arifin, dia sudah ayat, dia sudah angkut dulang, lepas tu yang lain sudah serve. Jangan satu dulang, makan dulang. Okeylah, betul lah kita ikut sunnah. Tapi kita tak boleh nak bajet tau berapa banyak kita makan. Nanti yang best tu. Sedap habis je. Okey. Apa nama tu? Okeylah. At least, okey. Tadi dengar cerita macam ni. So now recovering, nasihat doktor apa? Berapa lama nak recover and bila start balik, and what's your next coming project ni, Zul? Orang-orang tanya juga ni. Saya tak stay dekat hospital. Balik masa hari tu juga. And then the next day I go to the gym. I went to the gym. And then it just, for me, macam ni lah. It's like, okay, Alhamdulillah. And then still, Tuhan bagi energy semua. Everything okay. But one thing about me, when I go to the gym, I know what I want. And saya takkan manja dengan diri saya. So it's not that saya akan torture diri saya. But saya dah pergi gym sejak umur 13, 14. Because ayah saya selalu hantar pergi gym. Not to become a bodybuilder, but you know, to get orang panggil apa, commit dengan badan sendiri. You need to commit dengan your badan. And then dia jaga badan, jaga condition badan. Saya suka benda tu. Sebab tu saya pun suka tengok how sportsmen jaga the commitment and everything. Not to become like them. Tapi kita rasa macam orang tak tahu komitmen nak jaga badan tu sebenarnya. Betul. You know? No, to be honest, I say this senang je. For me, if kalau orang tanya, if you can find a 45-year-old guy as a person yang boleh dapat badan macam Abang Norman, then show it to me. Betul lah. Selain daripada ni lah, selain daripada Hugh Jackman lah. Dia sebenarnya sini tau. Dia sebenarnya because commitment kan. Mindset tu penting lah. Kita punya disiplin mindset. And what I try to show here towards my elder son lah. Sebab dia nampak menjurus ke arah tu. Jadi I believe in lead by example. Kita pun nak bersama-sama. So kita buat, dia pun akan ikut. Dia pun feel like macam motivated as well kan. Sebab satu je yang saya ajar dia, kita jangan, kita sometimes kita ada ups and downs dalam life kan. So kadang-kadang tu macam you kalau terlalu bergantung pada motivational life pun kan, tak guna. Kalau you tak angkat punggung, tetap bergerak. You nak dapat nak dapat ni, sembang boleh. Tapi we have to walk with your thought kan. So macam orang kata lah, nak sembang babi terbang pun boleh kan. Kan. Babi terbang pun tu ada lah. Boleh terbang. Balik terbang mana kan. So itu kita alang-alang tu kita buat. And then lagi satu macam kita kan, bila kita buat exercise ni kan, dia ada satu hormon apa panggil hormon Endorphin. Estrogen kan? Norman punya estrogen Jangan. Itu bukan normal, itu tak nak sebut lah. Adalah orang tu. Ni. Dia dah lagi jauh katnya. So endorphin punya hormon tu membuatkan kita sentiasa positif, sentiasa happy kan. Betul. Itu lah. So, kalau satu hari skip tu rasa macam alamak tak boleh. Ada yang sebut testosterone. Testosterone is for men punya ni lah. But the one yang mempengaruhi our mood, kita punya keceriaan dan sebagainya is endorphin lah. Endorphin kan. Okay, sebelum kita sambung, just a quick one. Yang ni macam just to break sikit je. Apa nama tu, Zul suka sukan apa? Suka team apa?
That's first of all, saya tak berapa. That's what? Okay. Sukan apa, team apa? Anything. Or even a tennis player ke, basketball player ke? I would say right now when saya suka tengok macam World Cup, saya suka tengok, but I never follow club or anything. Tapi lately for the past almost 10 years and all that, saya suka combat sport. Saya suka combat sport. MMA, MMA, boxing or anything, saya suka. Squid Game. I think the best is like combat sport or everything semua dia agak ramai orang ikut dekat Malaysia, tapi orang ramai yang rasa macam it's just kicking and this and that, but dia punya commitment, because kalau you train main bola, you train as a team. But bila you as a person, bila in combat sport, it's a lonely sport. Then it's just you and yourself. You're mentally how you gonna handle it. But that one is a long way. For me, endurance benda tu saya suka lah. But saya tak suka kayu bicycle. Saya tak suka kayu bicycle. Kau tengok ramai saya pula beli bicycle beribu-ribu beli bicycle. Saya tak suka kayu bicycle and all that. Saya pun tak bicycle. Tapi combat sport, yelah, dia punya endurance is one thing. Endurance, power, endurance. Power, endurance. It reminds me of masa gila main rugby dulu lah. Itu lagi Pernah ada injury Zul? So far yang kita tengok buat Zul ada injury tak? Injury masa training? Training ataupun tengah in your life lah, sepanjang ni. Like me. A lot. But patah tak. But macam all this dislocated and all that beberapa kali. But people don't know, badan kita yang paling cepat sekali recovery is kita punya muka. Even kalau kita muka kita dekat sekalipun, muka kita cepat recover. This is the tempat paling cepat recover. Yeah. Ada kesan lagi? Ada yang masih tertinggal lagi? Tak ada. Ada. Kita ini bro. Bro. Tak baik-baik ni ah. Kena berlubang ni. Bro. Kena terima betul lah. Janganlah bagi muka. Bagi muka depan saya kan. Tak payah. Ini kening ni berlubang ni masa umur 19, tengah scrum tu. Raking Moling tu member main sondol je. Tak sempat nak cover muka bro. And like for me 6 kali operate lutut. Itulah dia. Itu yang nampak Farin. Yang tak nampak aku punya ACL kiri kanan. Awak dah 5 kali kan? 5 ke 6 kali? 5 kali ACL buat 2 kali kanan, 3 kali soft tissue. Hari tu cartilage sebelah kiri kopak. Gila lah. Ni bro Noman apa? Tapi I think you guys, because what all these injuries and all that, you shouldn't, kalau on the treadmill or anything, you shouldn't like really force yourself to run or anything. I think the best gym, kalau I strongly recommend kalau gym mana-mana ada, they need to get a Stairmaster. Yes, betul. Kejap ni aku jujur je. Korang ni macam-macam. Ni ada tips ada. Stairmaster ni apa benda? Ramai yang tanya pun sama. Satu gym je pun tak nampak Stairmaster, nampak lah. Dekat ujung ada Stairmaster. Kat ujung belakang sekali tu because Stairmaster, the endurance is really good, and then they make your leg stronger. And then because you climbing without even any impact, bila kita lari, lari, kita punya hentak, kita punya ankle and all that, sometimes kita tak jaga pemakanan or anything, so they might injured. Tapi main Stairmaster tu pungkok rasa macam nak terbakar kan. Tapi Stairmaster memang saya punya favourite. Saya dengan anak saya punya favourite. Kalau masuk gym tu memang kita dah ada nama kat situ. Orang lain tak boleh pakai. Lepas ni confirm Zul datang kat gym, dia nampak aku kat ujung tu lah Zul. Aku dah tak lari ke dah. Biasa dia nampak saya lari tu. Saya suka memang hit lari punya hit. Tapi actually sebenarnya kan okay, I nak tanya you guys do you guys agree? We're talking about fitness and buat badan, and we're talking about generally weight loss lah. Semua orang lah, perempuan lelaki kan. Setuju tak kalau kita kata sebenarnya there's no one size fits all punya approach, because different body, different needs, different approach. Pasal apa tahu? Ramai orang tak faham.
Dia kata, oh kena kurang makan, kena banyak jogging. Lepas tu bila tak jadi, dia marah. Sebenarnya kadang-kadang, it's about understanding yourself. You sebenarnya apa yang effective for you. You guys agree ke tak sebenarnya benda tu? Betul-betul, I agree. Because for me memang, I am a certified trainer. Sebenarnya, I pergi course tu untuk dapatkan ilmu, okay? So, for example, okay, sekarang ni I buat comparison now lah. When I first started dengan my son, my son umur 18, I 45. Kita mula start dulu berat 86 kg, alright? So bila kita buat rutin yang sama, hit yang sama, pemakanan, apa yang I makan, itu yang dia makan, apa yang dia makan, itu yang saya makan. And then after 40 days, my weight jadi 90, weight dia jadi 74. You bayangkan, dia turun almost 10 kilos. Tapi kita orang tak ada, maksudnya kita orang sama je everything semua. Supplements yang sama dan sebagainya, kan? Kalau dia ambil 2 scoop whey protein campur dengan creatine, kan? Aku ambil benda yang sama juga. So it shows that memang usia bermain peranan because dia punya metabolism still high. Kita 45 dah low. So kita kena more extra effort. Tapi kita punya muscle building up tu lagi cepat. Dia baru nak build maturity tau. So kat situ nampak because 18. So that's why kalau misalnya kata dia dak baru nak up kat sini ke, tanya kan apa normal macam mana nak ini dan sebagainya, mesti lah confirm. Baik Zul, baik Farin, mesti ramai yang tanya macam mana nak buat this and that, kan. So for me, I don't have any specific formula. You guys start aja. You must start from somewhere. Then after that boleh sembang. Kalau setakat you dengar theoretically, you tak start, you macam dengar dalam kepala, fikir, imagine, lepas tu tak buat apa-apa, memang tak ada result lah. Once you start from it, then you know lah. Lepas tu, what's next? Benda ni dia tak ada tulis dalam buku. You have to go practically, then from there, you trial and error, sampailah. Dan, betul lah. The process of trial and error tu yang kadang orang tak faham because selalu kan about getting fit, about getting the figure that they want kan, kadang-kadang selalu the mistake yang orang selalu buat apa tau, dia rasa dia pergi gym baru 1, 2, 3 hari dah sore sana sini, tak ada kesan, berat tak turun 1 kg pun dia dah marah. Malas lah aku. Lepas tu makan. Zul, your experience about persoalan tu tadi lah. Everybody is different and your experience ni, because I can still remember Zul, masa I think way back more than 10 years ago, Zul tak tebal macam ni, tak sadar macam ni. So that journey, kan? No, for me before masuk into show business, I was bigger and active, but to be honest, macam kita cakap tadi pasal Norman cakap pasal muscle maturity and all that, dia kena ada habit, and then lagi satu pula, bila kita personally we need to know what we want. And some people, betul. For example, if you go cycling even 100 kilometers, it will never build you like a big shoulders or big chest or anything. So orang tak tahu benda tu. You can go triathlon punya athlete will never get like a nice physique. So dia lain, dia ada body part. So we need to know kita nak body part macam mana. This is what we want. This is what we want. Then we go in details. Because for me, it's like when I did masa saya buat Tombiruo, I got 3.5 weeks untuk tiba-tiba dia gonna start shoot 3.5 weeks, and then they confirm. Cepat sangat Zul. They confirm 3.5 weeks. So saya tak ada choice at that time. If I go to the gym, if I start lift weight, my chest, my shoulder will look like somebody yang pergi buat pack fly. So, right. So, and then they tutup muka kita. So, how? I just completely stop eating. I just stop eating. I stop eating. I drink a lot of water. Metabolic rate naik. I just, lepas tu kita pergi toilet a lot, and then we shrink as much as we can. But, and then kita makan, kita get sugar from fruits. Completely memang, orang panggil apa, kebulurkan diri sendiri because we don't have time. But when it comes to your abs, it's not gonna be pop It's not, dia takkan jadi betul. We need to go to the gym. Dia nampak flat but dia nampak line. So the definition, back then I know what I want.
So saya buat sangka pula, I need to follow the guy my opponent is like heavyweight 120 kilos. So saya tak ada choice. So, I need to gain weight like 91, 92 and nampak sama lah, lebih kurang kan. Yes, nak nampak heavyweight. But kalau that guy tak ada, kita orang akan pergi, especially me and Remy, kita akan pergi 85 ke bawah because our walking weight 85 ke bawah, abs are visible. Dan nampak the line and everything semua. But because of that, we need to gain weight, so the punya lines and definition tu kurang. But at least we know what we want. Itu paling penting sekali. What do you want? If people nak lose weight, they need to do cardio, they need to drink a lot of water, they need to eat like less all this apa orang panggil carbs and all that. But no matter what, they don't need benda-benda yang shortcuts like pills and all that. But yang itu yang laris, right? Yelah. So sebenarnya kan kalau nak tahu antara produk, bukan antara lah, actually statistik produk yang memang laku bukan saja di dunia maupun di Malaysia, Israel memang produk kurus, produk pelangsingan. That's why that's the thing. Okay, tak apa. Untuk you guys, alhamdulillah ramai yang bersama kita, about 2,000 viewers, more than that, ramai yang suka dengan perkongsian ni. Tapi okay, kita ada caveat sikit lah daripada apa yang dah dikongsikan. Macam Zul kata tadi, kebulurkan diri dan sebagainya. Okay, kita balik pada satu benda tau, I think nak share dengan semua. The word is, kau kena tahu apa yang kau nak dan perlu. Maksudnya, okay, senang. Okay, okay, macam ni tau, orang ada tanya saya satu perbandingan yang memang cukup menarik lah. Contoh macam ni, kita ambil kontras gila babi lah sports macam a sumo wrestler and a marathon runner. Sumo wrestler punya fitness is different. They need the weight, they need apa semua. How can we say that sumo wrestler tak fit? They are fit for that sport. Marathon runner kecil gini. Macam mana kita kata dia tak fit? Dia tak fit untuk sukan sumo, tapi dia fit untuk sukan marathon. Okay, itu kontras gila lah. Tapi in real life, I think the best word untuk orang-orang kebanyakan ataupun yang bukan sportsman, yang mungkin bukan pelakon ke apa, dia nak good figure dan sebagainya, you kena tahu apa you nak dan being functional. Functional tau. Functional untuk kehidupan seharian. You boleh naik tangga, you boleh pergi kerja, you boleh fikir dengan sharp. Okay, katalah for me like, macam kadang-kadang saja-saja nak buat motivation lagi. Aku ni kahwin agak lewat, dapat anak. I want to carry my son until up umur aku 60 tahun pun aku boleh main-main lagi-lagi dengan anak aku sebagai contoh. That is about being functional. So kalau you kena tahulah apa you nak. So barulah you bawa diri you ke arah tu. Ke arah tu. Sometimes yang ada orang yang macam dia dah bersara, dia nak prolong dia punya aktif. Kalau kita tengok ramai juga sebenarnya sportsman macam rugby player, F1 driver apa semua, end up they go to endurance sport. They want to involve in sports, ada tukar sports pula dan sebagainya. Betul. The keyword is tahu apa you nak, dan kemudian I think the process of trial and error is another thing lah. Pasal badan semua orang tak sama. Badan tak semestinya orang tu buat lari dia boleh kurus, kita lagi boleh kurus. Kita tak tahu sebenarnya. There's a total different thing. Kejap, dia ada satu soalan tadi. I berikan soalan ni. Menarik juga soalan ni. Okay. Daripada Shazli ni. Shazli is from Australia ni. He's a Malaysian in Australia. Okay, mana lagi bagus untuk sihat? Lean muscle macam Bruce Lee atau sado macam Chris Hemsworth? I think somehow rather kita dah menjawab juga soalan tu lah Yelah. Dia bukan okay. Lah. Okay. Ini Chris Hemsworth punya case ni bro, menarik. Ingat tak dia jadi Thor? Okay kan, dia jadi Thor, bapak besar gila kan. And then I read, because I pasal aku ada satu masa tu aku dah terlajak besar dah. Dah membagak. Badan rugby dah terlajak-lajak kan. Lepas tu tengok macam mana aku nak ni, aku dah buat semua benda tak turun-turun. Last tengok Chris Hemsworth. Dia dapat offer, macam Zul lah tu dapat Tom Biru 3 minggu setengah kan. Dia sudah dapat daripada Thor, dia sudah pergi casting dapat cerita Rush. Cerita Rush yang cerita F1 driver. So he was being challenged. Okay, producer tu akan ambil dia kalau kau boleh turunkan badan kau dan boleh fit into an F1 car. Nak tahu bro dia buat apa?
Hari-hari 8 jam atas treadmill, low intensity, jalan. Air banyak, satu hari sebiji telur, dia protein dia cut, dia makan broccoli, lalas turun juga flat. It shows that, itu satu, it shows that keperluan untuk watak dia. Secondly, it's also possible. Tapi I've tried, memang seksa tau. Dia nak buang lemak lebih senang daripada nak buang muscle. Buang muscle, lagi susah. Betul. Dia bukan apa tak. Okay, teori dia, carbs dan sugar, carbs will go to fat. Fat dah tak ada, baru dia makan you punya muscle. Sebab tu nak kecilkan, memang susah. I pernah ada satu pengalaman tau. Pernah photoshoot untuk majalah maskulin lah. I think masa tu last somewhere in 2015 macam tu kot. So dia orang bagi masa 3 minggu juga sebab dia kata this special edition dia nakkan nampak line-line dekat apps dan sebagainya kan. Dia, kalau boleh kat apps lah especially. So what I did, dalam masa 2-3 minggu tu I makan apple saja. Pagi, petang, siang, malam. Because apple kan, green apple tu kan dia ada, itu memang betul-betul hardcore lah. Dia ada air kat dalam, and then dalam masa sama you can fill in your tummy kan. So kalau terasa nak haus macam mana pun, just a sip of water, itu je. So I did manage to, itu memang cepat tu. Cepat gila. Memang daripada 15 body fat 15%, dia terus pergi 10. Nak pergi bawah daripada 10 tu dah tak boleh dah. Sebab masa ada lebih kurang dalam 3 minggu dah. So I managed to do that. Cuma bila you buat macam tu, you dah tak ada kehidupan tau. You tengok memang macam, you jadi stiff. You tengok orang pun macam respond very slow dan sebagainya. Kita tak nak jadi macam tu. That's why we have to adapt kita punya routine fitness ni as a lifestyle supaya kita tak senang lah. Tak seksa. Sebab sometimes out of that topic, sebab I nampak kadang-kadang mungkin ada setengah pelakon dia percaya yang mungkin kita bukan dalam circle tu lah. Dia percaya yang dia akan buat badan setiap kali kau dapat offer sesuatu. Macam kita nak nampak macam Zul betul lah, dia buat macam untuk filem-filem yang sebelum ni, Sangka ke ataupun filem yang lain tu semua. Tapi plus minus within that range juga. Dia dah ada dah. Dia tak adalah tiba-tiba berotot, besar perut, jalan dah macam bengkak-bengkok tak. Tapi you just need the six pack. Kan? So that's why for me macam I'm not into that circle lah. Sebab I nakkan benda tu kita macam Farin cakap lah, kita boleh aktif, kita boleh berfikir dengan pantas, kita boleh bergerak, kita boleh teruskan kita punya kehidupan ni sampailah anak kita umur 60 pun, anak masih lagi kita boleh dokong, boleh main-main dan sebagainya. So pilihan lah, pilihan kat tangan masing. So kalau lalu kalau jalan-jalan pun awet toleh lagi kan. Minum sikit. kita ada pengesuaian kan dengan Norman, kita ada pengesuaian. Zul kena tu. Zul sampai ini. Zul tu ramai tu. Assalamualaikum Zul, I love you, aku mencintaimu. Kau say hi lah kat dia orang semua. Thank you semua. Zul, okay, your experience apa ni, pengalaman macam kreatif macam Norman ada pengalaman ni. Betul bro, pasal yang Chris Hemsworth tadi cakap, bila dia buat macam tu, dia kata dia very grumpy, dia very stress, bini dia pun tak berani dekat. Memang orang di luar jangan nak ikut pasal apa, ini adalah tuntutan pekerjaan sebagai contoh untuk kami lah. Tapi untuk you guys, you kena tahu efek dia bila macam tu. Kalau kita kerja itu dan full training macam tu, it's fine. Tapi for you guys kat luar sampai tak boleh kerja, sampai apa, sampai stress, it's not good. Tapi macam Zul sendiri ada experience tak going through benda-benda macam tu? And stress, sebenarnya stress tak guys nak jaga badan? Saya masa pengalaman saya shoot Tom Biru, I don't eat to 3.5 week to achieve that. Tak ada siapa, producer semua tak bagi tahu. So we know the rules gonna be like that. The costume gonna be like that. So saya nak look good. Okay, kita tengok dekat cinema, I want to look good the year after. So dengan masa yang ada, and then at the same time kita nak first day masuk and then sampai last day macam tu. So kita shoot 60 hari, 2 bulan ngam-ngam. So every time lunch break
I don't go eat. I don't relax. You know, maybe makan sehari sekali. So saya tak makan nasi semua. If saya nak gain weight, saya akan makan nasi. Because put it this way, everything yang kita makan like chicken and everything, kita digest. Bila kita dia macam kita masuk duit dekat bank, and then 2 hours later, badan digest, we can withdraw and use the energy. So you don't want to put anything dalam badan you yang you tak boleh withdraw energy. So it's always like that. So if you get some meat or any red meat yang produce 2 days, and then you withdraw the energy, you won't get it in another 2 days. So jadi macam bila badan kita dah digest, and then dia akan pergi orang panggil apa, bagi energy kita. So if I want to do like, oh today rasa macam best dia nak buat leg day, I feel good and all that, 2-3 hours before I'm gonna eat nasi campur 2-3 pinggan, because I know I'm gonna smash the machine later. So you eat now bila kita dah rasa macam look, you eat for function. Bila kita ada mission, we eat for function, not for taste. You know, but and at the same time, kita nak juga ada keselesaan, kita nak juga enjoy food, ini semua. Because bila kita on screen, orang cakap oh pelakon dekat luar ke apa ke, macam dia orang tak faham. Kita tak badan, bila kita tunjuk badan, especially itu semua, itu dekat big screen tau, wayang tau, besar screen tu. Dia bukannya TV kat rumah kita, dia besar tu. So we want to look the part. So and then when it comes to cakap pasal when it comes to pergi gym and all that, everybody can go to the gym. Semua orang boleh pergi gym, semua orang boleh start sebulan, 2 bulan, lepas tu dah start pakai t-shirt ketat ke, whatever. You know, they can do that. But can you do that? What can you do that for 5-10 years straight? It's like can you do that? Betul. What is it? What do you want? And then until sampai to that level that, you know what, lama tak pergi gym, I need to go to the gym, not because of I want to nak rasa muscle sore or anything. I just like you no longer feel like this is not who I am. Dia jadi dia part of your betul. Part of your character. At least I need to run, at least I need to do something in the gym. So orang akan pergi, mula-mula orang akan inspired nak pergi gym. And then inspired, bila dia inspired, because dia nak inspired, maybe they want bigger biceps, or maybe they want this, maybe they saw something dalam TV, or ini MI or anything. But I tell you this, dia nampak Norman Hakim kan? I'm sure statement ni, kita three of us agree, and then orang semua, this is the reality. If you go to the gym, leg machine tak pernah full. Betul. Because nobody want to do the hard work. Okay. Yang ini guys, yang ini kena cakap betul-betul lah. Kita bertiga ada pengecualian and without prejudice kepada mereka di luar sana lah. But kita alhamdulillah kaki kita besar-besar. Kerana this is untuk motivation untuk orang kat luar sana lah. Kadang-kadang diorang ni terlalu, memang badan atas ni memang senang tau nak bikin tau. Paling susah memang you punya thigh, memang peha tu. I am lucky, kira saya bertuah pasal I started main rugby umur 15 sudah main kat scrum tu. Jadi memang dah tolak bro, I memang think you're from small, genetically you're not skinny, right? You're not a skinny boy back then. Bukan. Tak. So sometimes membantu jugalah. When you're like macam masa kalau kecil-kecil jenis macam yang kurus skinny boy and all that, lagi susah, betul. Betul. That's why kadang-kadang jam juga aku ni bila ada orang kat gym kan, kadang-kadang macam ini pun sebenarnya dah kecil sikit pasal memang nak kecil kan. Masa zaman rabi tu sampai kan ada orang datang, bang macam mana nak besarkan kaki bang aku dah cerita tahu saya main rabi daripada dulu, jadi dan saya rasa genetik saya lah. Tapi kalau if you Farin, saya ada masalah kaki kecil tau. Oh, okay. Sebab saya cardio. I started. You were a sprinter before. Tapi kaki besar juga patutnya. Okay, dia genetically dia tak besar. Masa I tengah cardio tu, this is cerita tahun 2008, 2009, 2010 lah when I first started.
nak keluarkan body fat dan sebagainya. So I did cardio lah, pakai stepper kan. So bila dah buat stepper tu semua, tiba-tiba memang dia turun tau. That's the best body fat dapat lah, 7% tau. Tapi daripada belakang ada trainer sudah tegur. Dia kata, ui, dah macam pelari Kenya, dia cakap macam tu kan. Oh ya mak. Oh, pelari Kenya kan. So I said, Halus betul tu bro. Halus lah maknanya. Halus. Macam pelari Kenya tu, halus lah. Kenya, memang halus. So bila I dah start train tu, okay, I dah main badan apa benda semua, kaki memang payah nak naik. So what I did, I dah jadi macam dia punya kata-kata tu tengyang-nyang dekat I punya telinga ni. So what I did, I tanya dengan orang tau, siapa yang kaki paling besar dekat Malaysia ni, bodybuilder kaki paling besar dekat Malaysia ni kan. Okay. So dia ada recommend 2-3 orang lah. Abang Syuk, lepas tu But Mr. Selangor tu. So Abang Syuk tak free, saya pergi sebab Abang Syuk punya kaki macam ada monyet bertenggek tau. Kau tu besar betul kaki dia ni. Betul. Kalau tengok kaki di atas stage macam ada monyet yang melekat macam tu kan. So dia mungkin masa tu time dia tak boleh nak shoot dengan punya time. So ada seorang ni nama dia Bud. So bila I tengok Bud ni kaki dia masya-Allah besar betul. Betul. I train dengan dia tau. I train dengan 3 bulan. You bayangkan I punya kaki daripada peha ni, daripada saiz 23, 22 inci, 23 naik 27 inci. 4 inci Nampak balik, ada orang ukur kaki dah balik, main-main. Ya. Ukur kaki. Tapi nak cerita ada satu. Masa I tengah, dia punya struggle dia, you bayangkan dia bagi body weight I tengah buat squat, sampai dia main drop set semua kan. I punya ni pecah ni. Mata orang selalu main RPG, dia punya pecah kan. Ini tak tengah darah mengalir keluar. Ingat peluh. Sebab dia dah terlalu over stress. Betul, mengalir darah kat sini. But besar ni. My experience, if I want to gain weight, first of all, people need to know when we do squat, jangan buat yang terlalu ikut orang and then terlalu heavy and get the belt and all that. So you need to do buat beberapa like really high rep, relax, chill, feel it dulu. Then you feel paha, like quadricep, your hamstring, and then your teardrop. You feel it dulu, and then you build the strength. You build the strength dengan squat, walaupun ringan, you do it relax. Lepas tu you do benda-benda yang lain. And then tomorrow, the next day or day after, you get sore. And then it's building. And then balik daripada you buat squat tu, you feed benda yang sore tu with good food, with carbs and everything, protein. And then you get back balik. And then you do it again. The minute you gain strength, and then you go to the details punya macam leg press. And then you can adjust your leg there. And then you go to leg extension for teardrop muscle, and never tinggal your hamstring. Because hamstring need to follow. Because from the side, kalau tidak nanti dia tak balance tau. Dia pull nanti. So for me, my problem is I've been like dulu daripada like I got skinny punya legs and all that, I build. Bila dah besar sangat pula, it's hard to you look stiff. Especially my line of work, you look stiff. You look stiff, you look this. So to be honest, bila saya tengok orang lain itu ini, like, macam saya rasa macam jealous, macam tak apalah, profession aku tak boleh buat macam tu. Because my profession cannot do that. If I'm not an actor, there's no way I'm going to look like this. I'm going to be like, gosh, definitely lah kan. So I can go, kita boleh. Tapi as an actor, we don't want to look too obvious sangat dekat TV. You like well built. Dia jadi macam tu. But for me, and then saya selalu gurang orang. Saya cakap, if I get big semana pun, nowadays, if they pair dalam TV, heroin always going to be under your shoulders. So heroin macam duduk sebelah peti ais. So you don't want to get too big. You know what I mean? And then bila kita pakai like a something office attire, you don't want to look like too that. You know what I mean? Macam kita kena ada fine. But no matter what, bila nak pergi gym, no matter how attractive
bicep punya machine, whatever it is. For me, I go to legs because dulu bapak saya hantar pergi tu. You do squat and then it's like your squat, your peha, not your any. Your peha is like a batang pokok tu, it's a structure of your body. If your structure kat situ kuat and then your whole body will be stronger, boleh tahan. And then Betul you jugalah. burn more calories. Betul. Okey, apa yang Zul cakap tu, okey ada sikit-sikit lah, bukan ringkaskan, tapi that to say that burn more calories tu, you all kena faham, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, muscle senang cerita, kalau pendek cerita, muscle membakar kalori, you ada muscle banyak, dia akan kalori membakar lebih cepat. Betul. Dan kadang-kadang orang salah faham di mana mereka rasa, okay macam Noman lah, Noman besar macam ni, body fat very low, betul? Ada orang memang kurus dan ringan tapi body fat mereka high. So I think apa yang kami cakap ni, ada tau, dia ada istilah skinny fat. Skinny fat. Maknanya kan muscle mass dia tak ada tau. Dia nampak kurus tapi actually muscle dia tak ada. Dia tak seperti fat. Dia ada satu skinny fat. In which kami malam ni kalau nak sembang teknikal semua nanti tak pening pula orang tak faham apa. Okay, but I think apa yang siapa-siapa yang bersama kami malam ni kan, apa yang kami sebut-sebut in between the lines ni, you guys boleh Google, can understand more. Dan satu lagi, macam people talking about fit generally, and katalah kaki paling susah. I think yang selalunya, okay, macam Noman kata tadi, okay, dia ada trainer. Itu pun guys, makan masa 3 bulan. And Zul pula kata, you do it gradually. Okay, I agree with that. Kalau you all faham betul-betul lah, sometimes kalau you tengok kat mana-mana pun, orang nak ada badan cantik ni, makan tahun weh. Bukan makan. Kalau yang normal. Kita jangan cakap pasal Hollywood stars. Tapi talking about Hollywood stars, yang saya ada baca dan sebagainya, mereka yang bawah 30 sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang above 30, 35 lah especially, macam Hugh Jackman tu, dia nak dapat jadi Wolverine tu, makan masa 6 bulan tu. And kalau kita tengok cerita 300, ingat tak cerita 300 yang all the gladiators tu, even dia punya extra pun six pack, extra tu train setiap hari 8 jam 6 hingga 8 bulan bro. Ini tak tipu, ini memang aku suka baca tau. Suka baca macam mana dia orang dapat badan macam ni ya, perempuan. Macam mana dia orang buat badan apa semua. And memang kalau tengok Hollywood stars pun, dia orang ada ups and down. Even Hugh Jackman pun tak boleh nak maintain jadi Wolverine sampai forever. That is the thing. Dia ada keperluan satu. But then somehow rather, walaupun dia dah off apa ni, kira on the project dan sebagainya, tapi dia punya figure tu masih ada. Dia still fit, dia orang tak memboyak, dia orang tak apa semua, kerana itu adalah dia punya lifestyle. Okay kejap kan, dia ada soalan ni. I think to be fair, ramai masuk malam ni actually sebenarnya nak dengar kita cerita pasal how to keep fit dan sebagainya. Okay, siapa-siapa boleh jawab. Okay, Nina Soft ni, dia tanya, can you guys advise for orang yang badan berbentuk pear, what kind of fitness is suitable? Pear ni selalu perempuan selalu ada masalah ni, susah nak cakap. Pear meaning pear maknanya dia punya hip besar lah, hip besar. Hip besar. Generally I think you kena tanya fitness instructor lah. Tapi I don't know. Kalau ini bukan jawapan sahih, tapi to me it's more to cardio lah. Because my experience dulu nak kecilkan peha dengan punggung ni. Memang tadi itulah yang Zul kata tadi, the Stairmaster. Kemudian saya ni kalau nak less impact pula, just to share with you guys, kalau macam sore kan kaki, kalau lagi treadmill, I go for that elliptical tu. Elliptical yang macam ski tu kan. Tu ada. Okay. Slider. Slider macam slider tu. Okay, lepas tu ada. Ni korang boleh jawab lah ni. NB Halim ni tanya, apa beza bulking dan heavyweight je? Lain ni, heavyweight is heavyweight. Bulking is a process. Am I right or not, guys? Well, bulking you want to put on weight. If you want to put on weight, you need more carbs, carbohydrates, and everything. But you not bulking for what? But that's the thing. Sometimes orang nak bulking for what? Because if you see UFC,
dia macam you and me, kita agree kita akan fight under kita fight 80 kilo. So kita bertemu atas scale tu 80 kilo. So bila normally orang 80 kilo, dia punya jalan hari-hari biasa lebih daripada 80 kilo. So dia punya cut, air, water weight, everything. So bila dia atas scale tu, they are like tired and then they are like moody. Bila face off, they ready to fight. Orang kena duduk tengah-tengah and say, hey, no, you fight tomorrow. So maksudnya, the minute you berdiri atas scale tu, 24 hours after that, you fight. So they are like, so badan dah so like not enough water because they want nak berjumpa dekat weight tu. So dalam 24 hours after that, they can drink and they boleh gain weight 8 kilo in 24 hours. So maksudnya orang tak faham, orang ingat the answer is water. You don't know how much your body perlukan water. People ingat water ni is nothing. You need to drink a lot of water to lose weight. You need to drink a lot of water for you to gain muscle. You need to drink a lot of water for anything untuk kesihatan. Your skin. Untuk function lah. Actually untuk function tau. Because kita 70% kita punya badan is water. So, and then you keep drinking water and then everything will be okay, insyaAllah lah, everything. Sebab you nak build muscle, you need water. Muscle is all water. So, orang nak lose weight, they kena drink a lot of water, 2-3 liter, and they go to the toilet, they pee a lot. So, slowly water weight tu kurang. And then anything yang sugar, they need to cut down because, you know, perut orang ingat, jangan makan nasi, perut mesti lepeh. Perut lepeh satu hal. Perut six pack satu hal. Lain. You know, six pack you need to build. You know, dia ada like flat abs tapi nampak, orang panggil visible. Dia ada abs yang really pop. So definition dia, what do you want? Macam tu. Yelah. Dia berbalik pada soalan kepada apa you nak lah. What's your objective? Like specifically you nak. You cannot just like, aku nak, dia macam, aku nak pergi gym. Perempuan selalu cakap, I nak pergi gym tapi I tak nak nampak sadar. What makes you think you pergi gym boleh nampak sadar? Itu pun selalulah the perception dia saya. Perception lah. You know, what makes you think you pergi gym you nampak sadar? What do you mean? You know, you don't even want it's like you don't even want to live weight. You kena buat. Benda ni dia kena buat. Betul. Keep on doing. Jangan terlalu theoretical. Kan? Bila you buat, you tahu apa keperluan, apa you nak untuk diri you tau. Macam I dengan Masan dia betul lah macam Farin kata kan, ada orang dia macam skinny fat. Okay, currently I punya body fat percentage dalam below 10 lah, below 10. Tapi bila I dah start cramp, currently keluar kereta, currently dalam below 10 currently 9. Alah Farid, nampak dah cakap tak payahlah belanja kat sini body fat. Farid, aduh buat malu kita lah. Saja lah. Macam ini aku cakap I am fat lah. I am fat. Kita lah. Tak, sebab dia tak ada. I tak baru ni dia kira exactly through the machine tau. So my berat 74 tapi body fat still 18. Tapi dia dah nampak. Itu contoh. Betul. So I pula body fat sekarang currently 8 lah. Tadi sebab bawah 10. Okay 8. Tapi berat 91. Dia up. Sebab I cannot go lower than 8. Sebab apa? Nanti keluar kereta cramp. Betul. Keluar kereta memang hamstring, quads memang tengah tidur malam tiba-tiba I punya calf dengan quads jadi gila bro. Dia cepat punya sejuk. Nak menghilangkan cramp bro. Betul? Cepat sejuk. Cepat sejuk kan. Cepat sejuk, aircon semua jadi body fat tak ada, so jadi sejuk cepat. Yes, nasib baik ada isteri. Okay, lepas tu saya pun sama lah Man. Sebab tu Man, sebab tu Zul kata aku tak boleh body fat, aku tak boleh rendah sangat bro. Aku kalau sejuk aku seorang, dia kata. Itulah aku dah kahwin ni kan. Betul. Nak malam ni malam Jumaat bro. Tak campur. Okay, sambung. I have this session which my coach lah, Abang Wan Popeye, dia akan beritahu kalau dah macam ni, okay, dia akan bagi sama ada cheat day ataupun cheat meal.
I punya cheat day selalunya sebulan sekali. Itu kalau body fat dah memang dah low, bawah 8 dah selalu cramp, dia akan bagi satu hari tu makan, taruh je apa nak makan. You know? Atau seminggu sekali between 12 to 2 PM. Sebab masa tu dia kata kita punya sugar level tengah ni kan, tak spike kan. So benda tu just nak prevent lah, nak maintain in between supaya I tak cramp. Itu share pengalaman kat situ lah. Bukan nak meriah kan. Jangan salah faham. Tak. You bro, Noman, awak kira macam sebenarnya kalau jealous tu tak bagus lah ayat tu lah. Envy lah. Tapi kalau macam, kalau Noman boleh buat, mesti kita boleh buat juga. Kan? Dia macam tu. Lah. Benda tu jadikan sebagai lifestyle. Betul. Kan? No, because I think kalau Abang Noman buat macam tu right now, so everybody yang luar sana at that age group, it's not possible. So they got reference, you know, macam it is possible sebenarnya. Exactly. Betul. Tapi Zul, kalau dia senang macam ini, kalau kita tak boleh dapat macam tu, kan? Mungkin kita envy, kalau rasa susah sangat, bukannya susah, kita sabotage dia. Bagi alamat rumah bro, kita nak hantar makanan lah. Boleh. Tak pun kita cari lah. Budak-budak mana-mana tak gambar kita. Photoshop dia boleh dapat lah. Aduh, Okey, tak boleh lah ni. Aku tak entertain soalan. Pasal soalan diorang ni bagus-bagus. Okey, terima kasih pada yang tanya soalan ni. Tapi mana yang I think sesuai untuk kita jawab. Ni okey. Pair tadi dah. Ini I think jawab direct je lah Zul. Nak minta pendapat dari Zul. Bagaimana nak tinggi dengan senaman? Boleh ke senaman meninggikan? That one I don't think so. I don't think so. Tak boleh. Dia tak ada senaman untuk tinggi. Stretching ke apa. Tak pernah dengar lah. To be honest, kami bertiga pun tak pernah dengar. Okay, ni pun soalan ni bagus. Dia orang kata, betul ke we need to take enough protein? If not enough protein, there's no point if we work out. Okay, you guys punya ni macam mana? Apa you punya komen? Protein is like a food for your muscle. Depends pada apa you nak jugalah sebenarnya. Protein is a food for your makanan untuk your muscle. If you want to use your muscle, you go torture your muscle in the gym, and then your muscle akan lapar. But you don't feed, you tak bagi makan, how the muscle gonna grow? Yes. Okay, macam ni je, betul. Senang cerita, kalau objektif anda adalah untuk dapat bigger bicep, bigger muscle and whatsoever. Ingat bigger muscle bukan definition. Definition ni dah lain punya level dah tau. Yang nampak line-line tu dah different dah. Tapi you nak membesarkan muscle you, lepas workout, muscle sore, koyak dan sebagainya, makanlah protein. Contoh macam tempoh hari yang saya kata saya seksa sangat nak menurunkan berat muscle mass saya tu, sebagai contohnya ialah, ambil tak payah saya lah, ambil Chris Hemsworth hari tu. Dia dia nak buang muscle tore dia tu, dia kebulurkan diri dia, dia cut off protein. Dia hanya makan sebiji telur putih sehari. Just enough untuk dia recover ke apa. Itu contoh dia lah. So I think kita dah menjawab dalam tu. So depends, memang perlu. Dan in fact kalau mungkin dia pun terbaca juga macam footballers ke apa yang lepas tu minum protein apa semua. Itu pun I think dia sukat. Dia tahu berapa banyak dia workout, berapa banyak dia sukat, just enough for them to recover and maintain their muscle mass. Yes. Okay, apa lagi? What about CrossFit exercise? CrossFit exercise berbanding dengan, betul juga ni, soalan menarik tau. CrossFit, dia banyak muscle kita buat dan macam-macam benda kan, banyak rutin macam circuit. Dengan some people who just go to the gym and hit one machine, another machine, ataupun dia buat satu rutin je. What's your comment? Me, I strongly suggest banyak orang try CrossFit. Because it's all about mobility, stability, and then control your knee. It's not so much. When you bila orang pergi gym, most of the time, they want to show muscle. It's like if you want to be healthy, all you need to do is just dua je. Ambil sebelah kasut belah kanan, kasut belah kiri, kasut sukan, jalan, jogging. But they don't want to do that. They want to go to the gym. They want to build muscle. Muscle to what purpose? What do you want? You want to be bigger for what? A man, they want to be bigger. Adakah dia orang in the sport of bodybuilding,
or they just want to feel superior, or they want to look good. A guy sometimes they want to be skinny, athletic because maybe aku nak pergi lepak tepi pantai and tak buka baju kan. You know, there's only ada orang punya agenda and intention. But for me personally, I just want to look like biasa. I want to look good dekat dalam TV because that's my job. Betul. But I don't want to get too big. I don't want to get. I've been there, but I don't want to get too skinny. I just want to look okay. Because kita dalam our line of work, kita work long hours. First episode kita shoot, first day episode, first week, and then kita nak shoot another 4 months. Masuk bulan ketiga, you are out of shape already. You know, memang. So it's hard to maintain benda tu. But orang dekat luar sana, if what they want, saya saja nak bagi peluh badan. Peluh badan is just mop lantai dah peluh badan. You know, so orang tak nak bagi tahu spesifik. So macam perempuan, kalau dia orang nak pergi, dia orang tak, kebanyakannya perempuan. I want to go here, I want to go, I nak kecilkan peha. And then what do you do? Apa yang melibatkan peha? You know, you can kecilkan peha. Saya nak lansing, then drink more water, then you pergi toilet more, and then you're ramping. Tadi tu, kalau nak kecilkan peha, jangan mop dengan kayu mop dengan peha. Awak burung kat kaki mop. Tadi ada soalan menarik Tadi ada soalan. Yang mana? Sekejap, dia tanya. Kita tak apa mana? Belakang tak? Ui. Itu siut. Soalan tu siut. Apa tangan boleh sampai belakang ke tak boleh saya tak kahwin lagi. Saya tak kahwin lagi. Kejap. Orang nak kahwin ada. Saya ada injury belah kanan, tak dapat. Kiri sampai lagi. Tapi tu soalan siut tu. Boleh. Okey, kejap. Ada tanya tentang susu protein tak sesuai, nak buang air besar. I think again kalau about the susu protein, sometimes macam kita sama jugalah. Exercise pun I think about pemakanan ke, apa you nak ambil ke. You kena tahu kata biasa hal-hal susu ni, orang-orang yang lactose intolerant yang memang tak boleh ambil susu. Dia memang akan sakit perut dan sebagainya. So tentang apa you all ambil pun you all kena tahu juga. Tapi famous dah soalan pasal susu protein semua ni kan. Sebenarnya bro, okey lah. Pasal dalam ni ada banyak ni. Pasal okey, protein burns 30-40% kalori. Okey, betul. Ini satu lagi. Apa pendapat you guys tentang workout late at night? 1 pagi, 3 pagi dia pergi angkat apa? Korang tanya aku, aku tidur malam. For my recovery. You guys what lah. Dia tak ada no right no wrong, tapi mungkin apa pendapat you all? Tak tahulah sebab tak ada pengalaman lah. Because I never work out ataupun buat any sports at night lah. Because for me, kalau ikut secara teori you need to stop 3 to 4 hours before you sleep. If not nanti macam mana you nak recover you punya ni kan, you punya whatever muscle yang dah burn, yang dah koyak kan, yang tissue dah koyak. So you need to recover benda-benda tu semua. So I don't think that I'm into that circle lah. Zul, ni apa pasal banyak soalan ni Zul? Macam mana? Tolong tanya Zul, macam mana boleh tinggi dengan senaman? Zul Arifin memang dia tinggi. Memang dia tinggi. Rasa macam di basketball player pula, tinggi 7 kaki. Macam tak tinggi mana pun. Tapi Zul tinggi berapa? Lebih kurang kot. Saya Zul berapa? 100? Saya 183. Saya 180. Aku pendek sikit pada Zul. Tapi apa? Lebih kurang. Lebih kurang. 180, 181, 183. Berat. Now dari 86, 87. Nampak sangat body fat dia ni. Tapi body fat pernah ukur? Dah lama lah? Ke tak tahu? For me, I don't really care pasal buka baju jap. Abang boleh teka dia. Dia buka baju jap. Abang. Dia suruh kita buka baju. For me body fat that I don't really nak pay attention dekat body fat sangat. Because if I got assignment that I really need to do, the first of all kita tak nak stress ke diri kita.
Betul lah. But I always believe in cardio, and then you split the cardio, and then I always believe like bila nak buat assignment tu, what do you need? For me as a guy, I know kita lelaki, kita punya shoulder dah broad. You know what I mean? So bigger waist up, we need to be fit, not bulky, not meaty. It's just fit. So, but waist down, you can be thick, or you can just be strong and fit. Waist down. Betul. Because sometimes if you notice, when you see sports of boxing or MMA or combat sports, you know. And then if they don't have enough cardio and they get tired, they orang punya, even their legs, they don't have it. They just tak boleh angkat. They tak bounce. Meaning that dia punya cardio. So it's all about endurance. So dekat situ, that's why they do skipping and everything semua. So betapa pentingnya kita punya cardio and all that. And then bila you control apa yang kita nak you nak bulky, you add more food. You nak abit ni, you just kurang here and there. Benda tu boleh adjust, but only if you want to pay attention about it. You nak tahu je. So yelah, depends lah. Orang tak nak tahu about it. They rather believe if you eat one pill, I'm gonna get skinny. Sebenarnya masing-masing kena ada definition, their own definition of fitness. Yes. Yang penting sihat, generally sihat. Tapi macam, okay, saya nak kongsi satu benda macam contoh my experience in sports lah. Okay, contoh simple lah, 2 sports that I've played and I really love, yang kita suka sangat, bola dengan rugby. Okay, rugby, kalau you tengok badan pemain rugby, dada dia besar pasal dia selalu perlu melanggar. Badan footballer tak macam tu, they need to be agile. Okay, lepas tu pula ada satu konsep dulu yang macam I think macam orang Malaysia ni satu tahu, oh badan besar, oh ni mesti gemuk, lari slow apa semua. Tapi there was once yang macam, tahu tak dulu Jonah Lomu, if ingat, aku nak sebut arwah Jonah Lomu pula. Jonah Lomu memang dah tak ada dah. Memang mendiang Jonah Lomu kan. Dia dulu bro 110 kg, tinggi dia 194 ke 196 cm if I'm not mistaken. Dia 100 meter 10.8 saat bro, 100 meter. Masa you bayang orang seberat itu, setinggi itu, 100 meter boleh pergi macam tu. Dan kemudian I can still remember masa semi-final World Cup, mana tahu orang nak tackle dia patah tangan bro. Okay, moral of the story, dia sebenarnya it's all about korang punya training. Apa you all nak, you want to be fast, there's a way of, walaupun kau besar kau boleh fast. Macam Zul cakap tadi kan, macam ada MMA yang heavyweight, diorang nak kena bouncy, diorang nak kena tahan, diorang nak kena endurance. Bermakna latihan mereka tu pelbagai. Dia bukan latihan nak macam WWF nak besar belanggang. I think sekarang orang dekat luar sana, they need to use diorang perlukan stop thinking about, if I go to the gym, I want to become a bodybuilder. Tak nak benda macam tu. You want to be fit and you want to be athletic. Lagi satu, always remember, kita kena ada strength and conditioning punya knowledge. Because when it comes to football player, you cannot be too heavy. The agility tak ada. But kalau rugby, they got team and then everything. It's a contact sport. You know? So if even power, dia explosive. Even combat sport, if you see combat sport like I don't know, boxing like Manny Pacquiao, they move fast, but you don't see heavyweight move fast. But the bahaya dia, if you see people like Mike Tyson dulu, all he need is just one hit and accurate. Because the strength and dia punya hip mobility kuat, dia macam like bump bagi. That's all he needs. But so dia lain, orang panggil lain, dia ada weight class dia lain. So yang paling penting like proportionate. As lelaki, we know kita tak ada pelvic bones macam perempuan. So perempuan paling senang nak buat, nak build kaki, they want nak have a nice butt and all that. Perempuan paling senang. Theoretically, perempuan lebih senang tau nak bentuk dia punya kaki tau. Lagi senang. Paling senang. Betul lah. Senang.
So laki nak buat juga because dia orang tak ada pelvic bones and everything. We're not wide there. So we need to build like kita punya quads over there. So bila you go out there pergi gym and sibuk nak work out upper body to impress people, to just nak penuhkan baju, that's when you miss the real hard work, which is leg. Because leg grow a bit lambat sikit, but the minute you get the taste of it, itu yang macam it will stay longer. Yeah. Tapi tengok Farin, lah. Kalau tengok Farin main bola, aku pun confused sebenarnya. Main bola ke main rugby? Segala siku semua naik. Serap bro. Sebab tu the best is kalau tanya saya, memang dia tak boleh. Dia macam masa berhenti main rugby, nak pergi ke main bola, dia punya transition for conditioning seksa bro. Betul. Memang macam keras apa semua. Sini boleh rasa right. Dia macam nak turning punya. So aku main rugby semua lagi ke depan je. Ini nak kena pusing, nak kena satu team Saya dengan awak pernah. Saya dengan awak, Farin pernah. Farin dengan Zul pernah. Kita tak pernah satu tu. Pernah. Saya dengan Zul pernah. Biasa. Kita semua defend kan. Kalau kita defend, aku left back, Zul right back. Aku rasa Cristiano Ronaldo tak lepas. Kita buat macam acah-acah terlanggar je. Janganlah acah-acah terlanggar. Tapi aku boring bro. Kalau orang macam kita, kan main bola selalu, apa tahu? Kalau orang langgar kita terjatuh, ref tak peduli. Kita terlanggar orang sikit, orang terjatuh, ref terus. Tiup. Wah, tak ci. Tapi tak apa, defender selalu dapat gambar. Mari. Defender selalu dapat gambar lawa-lawa sebab defender tak mau banyak sangat. Betul juga. Apa nama Man? Tak, Pak Nil tadi ada say hi. Oh iya ke? Alamak, Pak Nil. Hai. Alamak, sorry mana yang terlepas. Hello Pak Nil. Ronaldo is watching. Lain macam dia orang ni. Ronaldo is watching. Kalau ia betul watching. Okay, tidur, you all jaga tak jaga? Cerewet tak cerewet? Nah, for me, saya sangat nak jaga tidur, but for now condition lately is a bit struggling, and then saya tahu tidur ni sangat-sangat banyak benefit because recovery, sometimes kita like a power nap siang pun boleh banyak beza, banyak benefit kita dapat. But cuma sometimes lately bila PKP saya tak boleh pergi ke sini sana, rutin itu ini, tak boleh pergi gym. So nak tidur malam tu, badan tu dah tak cukup penat sebab selalunya badan dah sentiasa penat. So agak benda pengalaman baru bagi saya. Jadi macam the minute masuk 11 lebih saya dah rasa macam kenapa tak ngantuk lagi ni. I get nervous. Adik Zul umur berapa adik Zul 35. Berapa dek? 35. 35. Baru permulaan tu dek. Abang dulu 35 pun sama masalah macam adik tu. Sebab tu abang tak pelik. Abang Noman kata dia bro pula tak apa, Zul umur dia understand. Nanti aku cerita sikit pengalaman lah. Macam Noman tidur apa tadi, aku memang jaga. Tapi sejak bila yang jaga tu? Dan what do you feel lah? What do you feel? Because I started very early. I jenis morning person. Pukul 5 memang dah segar. Pukul 5 memang ada start everything kan. Jadi bila along the way tu sampai pukul 8, 8.30, pukul 9 tu memang dah macam dah bedtime. Pukul 10 dah tidur lah. Selalu macam tu lah. And then pukul 5 bangun. At least dapat 6 hours, 7 hours tu dah good enough lah untuk recovery. Because I never selalu make sure masuk tidur pukul apa? Bergelap lah. At least dah baring 11. Selalu starting tu dah macam time-time sekarang lah. Nak hari ni malam Jumaat kan. Okay. And then betul. That's why salah satu sebab bila PKP kan kita tak dapat pergi gym semua. So I change my workout routine pergi pada HIIT, buat semua yang CrossFit semua kan. Jadi I never miss that. Every morning buat tak lama bro. Dalam half an hour je sebenarnya. But every day and then you memang akan rasa sebab I susah tidur siang.
I cannot sleep at daytime. Dia jenis cuba nak macam nap ke apa. Dia kepala otak ni macam bermacam-macam benda yang macam, oi, aku nak buat ni, aku nak buat tu, aku nak buat ni kan. So malam tu baru rasa macam nyenyak, dah baru memang betul. Alhamdulillah lah sampai sekarang dapat tidur dengan nyenyak belah malam. Tapi you setuju tak? Sebenarnya kan, okay, ni satu lagi tau. Aku rasa macam, saya rasa macam benda-benda ni, kerja kita ni mencabar kita nak jaga makan, jaga tidur semua. Betul sangat susah kan? Saya nak orang kat luar semua tahu, kita bukan senang. Kita kadang-kadang kerja, I think minimum 1 hari 12 jam. Even can goes up to the extent of 16 hours. Kalau terlalu menuntut, kadang-kadang even 18 guys. Jadi jadi sebenarnya nak cerita pasal jaga badan. 50 jam kerja, dua baru dapat tidur. Pernah macam tu. Tapi once in a while lah. Tapi memang betul lah dalam kita punya industri perfilman ni kan. Memang kita, especially bila masa sebelum PKP dan sekarang ni dah rasa dia punya hit dah tu. Kita dah betul. Hari tu kita dah lama tu kita ada satu setting kan. Sekarang alamak. Dah break balik dah semua dah. Aduh. Set balik, nak setting balik kita punya sistem kan. Memang takes time lah juga. So tapi kita kena cepat-cepat overcome lah. And then dari segi macam like myself kan, itulah dia. Bila bawa I punya snack ni semua tu pun pergi majlis orang membawa tu kan, kau letaklah dalam dulang tu, perut timba tu. bawa. Memang bawa. Itu je. Sebab sekali tu je gagal sebab ada Zul. Dia boleh racun dia teruk. Aduh. Tapi kau tak ada. Okay lah, tak ada apa-apa. Basically it's very general. Just macam I think nak beritahu pada semua lah. Dia getting fit, nak badan elok kau. Dia ada ups and down. Macam kami pun ada ups and down. Kadang terlajak, terundur, tak apa. But kita nak ada baseline kita. Saya rasa sebenarnya macam selalu kita pun pernah ada topik ni Norman kan, macam kita kata to keep fit, to be healthy, dia sebenarnya sepatutnya menjadi lifestyle, menjadi kehidupan kita. Dia bukan pasal aku nak kena pergi, aku nak kahwin, aku nak kena kurus. Sebenarnya perempuan selalu buat macam tu. Saya dengar cerita 3 bulan kurus, lepas tu dah kahwin, saja nak nak kasih muat baju kahwin, orang kata. Lepas tu dah tak kan. Jenis-jenis macam tu. So rasanya dia kena start. Dan apa yang kami bincangkan malam ni memang it's something yang anda semua kena pergi cari lagi lebih lah. Apa yang kami cakap tentang tidur, tentang makan, tentang apa-apa semua. And kalau kita tengok salah satu contoh about longevity of athletes and sportsmen dulu susah tau. Dulu kalau kita dengar even international footballers ke apa, by 32, 34 diorang dah retire mostly. But now Zlatan Ibrahimovic at 39, 40, Cristiano Ronaldo at 36, dulu Beckham sampai 38. And apa persamaan mengenai mereka, you guys nak tahu apa tak? In fact daripada coaches and managers diorang pun mengakui mereka tu sejak daripada usia remaja, disiplin menjaga diri tu dah sejak umur belasan tahun. That's why dia ada longevity tu. Dia tahu apa dia makan, dia tahu apa dia patut buat, dia tahu apa. Kesimpulan dia kan, you all kena faham ni. Kami boleh cakap, awak nak kurus, pergi lari 1 jam, betul tak? Tapi mungkin ada orang yang tak kurus dengan buat macam tu pun ada juga. Because dia macam-macam benda. In which memang dalam journey tu dia ada trial and error. Tapi dan akhir sekali dia sebenarnya kena. Rasanya orang yang nak shortcut tu memang tak adalah. Nak badan elok, nak turun, nak apa. Ini tadi Roman tanya tak, aku segan nak jawab. Tapi berat saya sekarang ni 94 kan. Okay, 94 hari tu dah terturun tau. Pasal bila terturun 88, orang dah cakap, Rin, agaknya orang dah biasa kita tengok kita besar kot. Bila terkurus, kau sakit kau tak sihat gini. Waktu tu 88, body fat paling rendah 15.6 waktu tu. Tapi lepas tu kita motivate balik lah. Dia macam buat balik, okay tak apa, aku nak naikkan berat tapi body fat stay sebagai contoh.
Okay. So main weight balik lah, main weight, betulkan makan balik kan. Benda-benda macam tu. Tapi dia berbalik kepada pemahaman kita tentang diri kita lah. Betul. Kau tahu apa kau makan, kau tahu apa ni, apa benda semua. Yeah. Alright. Tak ada. Nanti balik kejap. Nanti balik, orang kalau dengar kat luar sana, it's not so much about protein shake. It's not so much. It's not so much about. It's about how bad do you want it. You know, don't cakap like, oh, you know what, saya daftar dekat gym, another 6 months, another 1 year, I'm gonna be fit, I can look like this. No. You know, if you want it, you can make it in a month. It's up to you. It's time management, sacrifice. How bad do you want it? Betul. Because to go to the gym, you don't need to go to Under Armour, Nike and Adidas to get an outfit untuk go to the gym. You know, you can just pakai baju. It's not about that. It's about like, you punya desire tu nak look macam mana. If you badan besar, you want to lose weight, you like, saya ingat lagi, saya duduk kat Taman Tun, bila saya nampak ada this one Chinese guy. Dia badan dia besar, gemuk tau. Tapi every day dia akan lalu, nampak dia jalan kaki. And then banyak-banyak orang saya tak pandang pun. Saya tengok cakap, oh, this guy. It's such a motivation. Because one day you're gonna get there. One day dia akan sampai kat tempat tu. But, you know, at least dia buat. At least dia pergi buat. Every day nampak dia. You know, so sometimes benda tu, when you go to the gym, you go this, you sacrifice, you make time for it, they build your character, they mold you. So you be patient, you be disciplined, you tidur awal, you bangun awal, and then you have to ada reason. Setengah orang sometimes even dia orang nak work out bicep pun, they just skip set. You know what I mean? You know what I mean? Lagi satu, this is the best part. Guys selalu nak work out bicep. Kalau guys baru pergi gym, baru nak start pergi gym je, the first thing dia pergi kat machine bicep. Because why? Because bicep is a showcase muscle to can show people. Itu zaman Popeye lah tu. Bro, dia nak show because it's like now kita dah tengok dia punya intention, but can you do that another 6 years tak? I don't think so. Macam saya juga, macam saya berlakon long hours. Kita pula shoot, orang panggil watak apa nak hero. Orang dengar best lah hero imagine. Scene kau memanjang lah. Kejap kau. Tak ada nak rehat kan lah. Exactly right. And then how kita nak degilkan diri kita and still go to the gym and still do push up every day and still do leg day and still do that for how many years? Because if I don't do that, then what's the point? Where's the fire? Tak ada fire lah. You know, and then because bila kita tiba-tiba dapat action movie, you know, slowly saya punya benda tu dah build. Bila orang nak bagi action movie, saya dah ready. So even pelakon nak dapatkan role, baru nak buat badan. What makes you think 3 months you gonna get it? That is, you're not gonna get it. Tak boleh. Dia maknanya kita kena sentiasa standby je kan. Malaysia punya cerita lah. Malaysia punya cerita. There you go. Hollywood jangan cakap. Dia bagi standby 6 bulan setahun kan. Dia bayar kau siap-siap. Engkau, itulah kerja kau, pergi jadikan badan kau. Ketahuilah. I think because youngsters, orang-orang yang muda daripada like, you know, it could be teenagers ke atas and all that. If you notice, kita punya masyarakat ramai yang they're not fit. They're not obese or anything, but they're just not fit. You know, man, dia tak hard tau. Dia tak hard. So sometimes bila tengok macam, do you know UFC? UFC punya like UFC punya top fighter which is the retired Khabib. And then Khabib. You go to Dagestan. Dagestan tu is not the only place. The whole tempat area nation tu, since small kids they be doing wrestling, doing like boxing. So is culture tu dah ada tau. They made all the budak-budak tu, they made hard tau. They bagi like tough kid tau. They bagi like, come on, you're not gonna grow up be like, you know, come on, grow up, be strong. So because all among the men yang lain, they're like that. It's cultured. Yelah. So we don't want to macam be like ini. Kita akan jadi soft.
So bila kita Okey pergi lah, gym, don't be soft lah. Saya Yelah. bila saya selalu pergi tanya, orang pergi tanya, dia cakap, Zul, pergi gym ke hari ni? Pergi workout ke? Dia cakap, I don't go workout, I go train. Train and workout is different. You know, because like workout, it could be at home, it could do like lompat bintang dalam tu gelak-gelak gitu. No, I go train. Jumping jack. Yeah, when I go to the gym, if I want to do leg, I do that machine, I'm out. Ciao. That's it. So kita tak spend more time because kita nak kerja time and everything. But before that, kita prepare, kita makan betul-betul supaya bila kita nak claim the energy tu dekat gym tu dah ada. Yes. Betul lah. Yeah. No, abang nak tengok Abang Noman kita, Abang Long dalam ni kita dah mengantuk dah tu. Dah mati tidur ke bang? Abang belum pergi? Ke ada yang dah panggil? Ke ada yang dah panggil? Sama lah kita, orang tu je. Aduh, tapi seronok betul nak cakap cerita pasal ni. Macam kita cakap daripada awal tadi, kita dah disclaim there's no one size fits all. Apa yang kami cakap ni, I think siapa-siapa yang dengar pun boleh explore lagi, boleh memahami lagi, kan, boleh memahami lagi tentang apa yang kami cakap. At least boleh jadi motivation dan inspiration lah sebenarnya kan. Okay, kejap. Mana? Siapa pula kata baru join? Siapa lambat join? Siapa suka lambat join? Okay. Baik. Dah nak sampai. Serius, sembang tak sembang. Dah nak dekat pukul 11. Padan lah. Okay Wan, apa nasihat kepada, I think Norman memang betul lah. Abang Noman ni kan, dia dah jadi macam at 45 boleh ada badan macam tu, meaning benda tu adalah satu benda yang possible. So bagilah kami semua, termasuk adik-adik ni semua. Saya cakap, I think Abang Noman punya physique and everything, he could be the only one. And then if anybody nak cari an icon at that age, it's just Abang Noman, definitely the only one. For me, I can vote, I vote Abang Noman, that's it. Hands down. Oh yo, alamak. Betul tau. Dia pasal saya dah cakap awal tadi. Rasanya kami berdua ni boleh cakap macam tu pasal kita tahu betapa susah, betapa seksa dan juga betapa besar pengorbanan. Dia sebenarnya nak lagi cepat dapat macam tu lagi seksa lah. Tapi it's all about time. Dia bukan jangka masa yang 2-3 bulan macam Bro Noman tadi kata pun. Bukannya setakat ni kan asalnya pasal kolesterol. Dah bersama-sama teruskan dah mencapai tahap ni. So berilah inspirasi kepada kami semua. Maha Guru. Dia punya keywords dia adalah consistency lah. Consistency. You buat benda tu, you kena istiqamah. Ya, you jangan you have to overcome the situation. Memang kita akan sampai masa-masa yang kita rasa macam demoralized, kita akan rasa macam physically, mentally exhausted dan sebagainya. But benda itulah cabaran untuk kita. We versus ourselves. Kita sebenarnya kita nak kena lawan diri kita. Dan for me, I just want to be setiap hari tu, the next day I'm going to be the better version of me of today. So because I have so many kids, pasal ni dah nampak bapak-bapak dah. So ya uncle, teruskan uncle. I nak inspire diorang, so I have to walk with my talk. I have to lead by example, kan? So I think yang kat luar-luar sana, dak baru nak up, newbie yang banyak tanya, banyak DM dan sebagainya, my keywords, you just start. Betul. Jangan banyak sangat fikir, jangan banyak sangat technical things dalam kepala, jangan sangat berteori. You just start, and daripada situ pinjam kata-kata Farin dan juga kata-kata Zul. Along the way, along the journey, you akan dapat apa yang you nak sebenarnya. You kena ada satu big why dekat situ. For me, I punya big why, I nak sustain this kind of lifestyle sampai umur 50, sampai umur 60. Because I pernah jumpa this fella. Dia umur dia, this Chinese fella, umur dia 88 tau. Dia punya fizik dia similarly like myself. Tapi kat sini je lah dia ada balung sikit, dia tak boleh nak tipu lah kat situ kan. Tapi ya itu memanglah. Dia punya cara dia punya pembawakan dia sangat energetik, dia punya pemikiran, dia punya
everything physically and mentally sangat energetic, because dia cakap, okay, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, dia kata kalau kita selalu cakap fixed deposit kan, it's all about the money, but health also your fixed deposit in future life. Dia cakap macam tu. So I was like macam, okay, itu salah satu benda yang boleh motivate kita lah. But for me, you buat, kata kunci dia, you istiqamah, teruskan, dan you just consistent. Tak perlu satu hari buat sampai berjam-jam macam siapa, Jason Statham kan. Menyeksa diri lah kan. Dia satu hari dia spend dalam, mana Zul pergi? Itulah, kena masukkan dia balik ni. Dia dalam satu hari dia spend lebih kurang dalam 40 minit saja untuk dia punya rutin kan. Tapi dia konsisten. So that's the keywords lah. Betul. Satu, orang-orang ni semua jangan expect fast result. Bila lebih-lebih lagi bila you sendiri pun tak pernah start sebelum ni. Kan? Betul tak? Dia rasa dia macam dah sengah-sengah lah, ketegur give up dan sebagainya kan. And then badan you sentiasa dalam standby mode. Kan? So betul. Dia tak adalah rasa macam nak buat bila dah tak nak, nanti bila you go for okay, for example like medical check up ke, masa tu baru menggagau nak buat, you dah stress, you dah demoralize, you buat benda tu pun dalam keadaan yang macam ya tak ya saja kan. So tak nak macam tu. Saya kan Man, nak saja nak kongsi dengan semua nak punyalah nak memahamkan diri. In fact yang lepas PKP punya cerita ni, saya ni cerita 94. Lepas tu body fat tadi check about 19 tau. Hari tu punya nak jadi cerita lepas PKP. PKP hari tu pernah naik sampai 98. 98. Lepas tu body fat jadi 21. You all dengar macam 19 dengan 21 tu sikit kan 2%, tapi nak turun 2% tu perit dia memang perit. So nak dijadikan cerita tentang nak give up dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang bila dia macam start balik, pick up balik kan apa semua, memang 2-3 minggu pertama memang jam, memang tak pergi mana pun. Jangan pelik. Sebab tu dia kena slowly buat. Your food intake macam mana? You control tak? You jaga tak you punya pemakanan time tu? Alhamdulillah, babi tak makan. Macam salah dengar je. Gurau je kan, gurau ini live. Nanti orang quote aku gurau kan. Okay. Apa tu. Sebenarnya itu pun ada trial and error juga, in which kita tahu, kita nampak kalau kita memang carbs kita drop. Saya sekarang makan cauliflower rice bro. Kalau dah macam nak sangat ni, memang kemudian red meat saya cut sikit. Banyak lah, tapi dia menampakkan kesan. Tapi yang saya nampak dia akan pergi on body fat is I cannot depends only on cardio. I do hard cardio tau, hit tau, lari 100 meter stop, lari 100 meter laju tau, pace laju. Tapi you akan, bila buat macam tu, you akan banyak go on air, tapi body fat tak jalan. Tapi when you do weight, baru dia ada together punya ni, baru dia jalan sikit. Baru dia pergilah. Okey, kejap, mana ni merajuk ni ke apa ni? Kejap kita tunggu dia masuk ni. Kejap, Zul mana tu? Alright, sorry, bateri habis dah. Adik, janganlah merajuk, dik. Bateri habis kejap tadi. Mobil. Padahlah semua nak pergi. Risau je. Jangan macam tu, dik, kan. Jangan dismiss dulu pada malam Jumaat, kan. Tak cia. Okey. Tadi Abang Roman dia dah share dah kata-kata akhir dia, tapi I think sebelum okey, tak apa. Mungkin nasihat ringkas, because ada satu lagi soalan untuk Zul ni. Okey, nasihat ringkas apa untuk mereka yang nak keep fit lah. I think kami pun bukan nak kata kami fit sangat pun, kami power sangat pun. Tapi it's just something yang kami boleh share tentang apa yang kami minat kami lah actually. Yes. I sebenarnya macam ni, bila kita semua orang ada teringin nak mengubah, nak bentuk badan macam ni, nak macam tu, nak macam ni. Tetapi janganlah benda tu sampai membebankan kepala, streskan diri, push too hard,
and then dah sampai nak membanding-banding. Jangan, tak perlu benda tu. Sebab masing-masing ada bentuk masing-masing, itu, ini, semua. Jadikan benda tu inspirasi. Jadikan benda tu motivasi. Tapi jangan stres. Jangan streskan diri. Sebab benda tu tak perlu stres. And then semua benda, especially benda tu, dia take time. Sebab dia nak, kita nak build, kita nak lose weight, dia take time. Tapi cuma, like Abang cakap lah, consistency. Without consistency, bye-bye. Memang, that's it. So, orang kat luar sana, jangan risau pasal outfit or branding, what to wear dekat ini. Just move. Just move as slowly, step by step. And then of course, kena tahu apa yang di itu nak. If you go cycling, pergi kayu bicycle, it will never benefit nak bagi your bicep bigger. It doesn't make sense. Macam tu je. Kena ambil tahu betul. Endurance mungkin. Nah, kan endurance yes. But muscle growth specific dekat bicep will never get bigger if you go cycling. Itu dia kena faham. You know what I mean? So orang kena tahu apa yang dia tahu, apa yang dia buat. Itu apa yang dia nak. Yang itu number one. So yeah, of course. Kita jangan kalah dengan pemikiran, genetik. No. You need to work hard. Alah, senang cerita macam ni lah. I think macam nak bagi dia motivation. Okay, you guys nak badan macam siapa kalau ambil a certain type of sports? Dia senang je. Kalau you tengok orang main basikal macam mana badan dia. Kalau you main basikal, you akan dapat macam a professional cyclist punya badan lah. Macam tu. Kalau you like running a marathon runner, a long distance run, you akan dapat macam tu. Tapi kalau you kata you nak dapat badan macam orang crossfit, you buatlah latihan seperti orang crossfit. Itu antara mungkin tips-tips paling mudah lah. You have something you can refer to lah. Okay. Yang kita nak tanya juga alang-alang ni. Saya nak beritahu Zul ni, Man. Malam, pasal Zul punya pasal malam tadi, semalam dia keluar terus tengok ni, penunggang agama 2. Ustaz Amir. Alhamdulillah. Ceritalah sikit Ustaz Amir, dah alang-alang kita ni. Bagus malam Ustaz Kemarin 19 hari bulan. Kita orang shoot last year. I think movie tu because of hasil written, directed by Syafiq Yusof. So Syafiq Yusof as a director pun dah ramai followers. Dia ramai orang suka dia punya karya. So for me je rasa macam alhamdulillah kita dijemput and join dalam that project. And then ada pelakon-pelakon lain lagi. But yang menariknya, it's about title itself saja dah menarik. It's like penunggang agama. It's like orang pun macam tapi bila orang bagi orang interview or media interview, saya jenis macam I think I've been like, kita pun dah bukannya baru dalam industri. So saya rasa macam I don't want to bagi respon and cliche or safe punya ni. I'll just say that look, in reality banyak orang yang tak sedar benda ni. You know, orang yang melibatkan all this. Dia jadi macam jadikan agama ni like macam buffet. You pick what you want. You know, so benda tu penunggang agama sometimes dia cakap itu dengan lidah bercakap benda tu reality. It's out there. So, but the thing is, kita punya masyarakat akan cakap, itu isu sensitif. It's not sensitive. It's sensitive because it's a reality. So, bila reality, you don't want to accept it. Lepas tu dia jadi sensitive to you lah. So, for me, content tu adalah satu content yang berani oleh Syafiq Yusof. Kan? And then ada horror and everything. So kita ada the first one dapat sambutan. So now the second one, few days dah rasa macam everybody suka dia orang cakap dia lain sikit lah daripada satu tu. Dia macam horror, lebih horror. Yang ini dia ada good message lah. Kena tengok lah. Saya ringkaskan senang. Saya ringkaskan dekat orang senang. The first one tak ada riak, second one ada riak. That's it. Tu je. Tapi baguslah. You guys kena tengok semua di Astro First kan? Betul kan? Astro First. Okay, macam Nomas ni apa yang boleh di-expect di masa akan datang? Ada drama tengah main and coming ke ataupun ongoing project ke? Masih lagi sekarang ni tengah special campaign untuk That Phone 150 tu. And then
bulan 11 ni pertengahan akan start satu filem, and sekarang ni kita tengah dalam fasa adalah latihan and script reading and so on. So nampaklah kita punya industri dah back, dah picking up, which semua kerja-kerja yang pending sebelum bulan 5. Alhamdulillah. Sebab bahagian penyiaran macam Farin semua masih lagi ongoing, right? Macam your program hari ni semua. So macam this filming ni semua tengah picking up lah. Cuma memang betul suasana ni dah berbeza lah. Kita punya sistem semua dah berbeza, and kita dah memang kena sama-sama jagalah, you know. Kan, kita harap ini boleh kekal, sebab dulu satu ketika kita ingat kita pernah berada pada fasa macam ni, tapi disebabkan the second wave datang kan. So minta lah, kita minta dengan Allah supaya dipermudahkan, dan lepas ni kita terus sustainly dalam era endemik lah. Kan? Zul, next project apa Zul? Saya insyaAllah by next week saya start series balik, and filem pun ada beberapa yang pending yang nak release and nak shoot. So macam mana cakap, I just hope that you know benda ni okay. Betul lah. So semua orang boleh back to work slowly and jaga masing-masing punya keselamatan, then semua orang boleh start kerja balik. But saya pun tak berani nak kata yes ke itu ke ini ke for next. If orang ajak lah join this project itu, saya jadi macam tak berani. We don't know, tak boleh nak jawab sangat kan. Sebenarnya kita pun masih tinggi, tawakal kita tinggi sangat lah ni buat masa sekarang ni sebenarnya kan. Kerja kena kerja, jaga saling menjaga. Tapi kita doa je lah yang terbaik lah. Okay, apa pun kita sampai ke aku 11. Terima kasih kepada abang-abang kita semua ni, Norman dan juga Zul bersama kita. Untunglah abang-abang. Ya dek. Oh seronok dia kan bila satu Besok live lagi. Kita tak ada. Tapi tak tahu kalau ada yang minta ada abang-abang 2, saya akan usulkan. Seronok ni pasal banyak sangat soalan. I think topik ni pun orang seronok, dan kita pun orang yang mungkin alhamdulillah boleh berkongsi juga. Dan sebelum tu juga ramai yang dah hint-hint kat saya ni, ada macam-macam kat sini. Hari ni 21 bulan kami, Abang Fahrin dan Abang Norman nak mengucapkan happy birthday in advance untuk adik Zul pada 25 Oktober. Nampak. Adik nak apa dek? Adik nak apa dek? Alah dek. Semoga Zul, kita doakanlah Zul panjang umur, murah rezeki, sentiasa dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan bertemu jodoh dan menjumpa makmumnya insyaAllah. Amin. Ya, jangan silap. Saya nak ambil peluang ni pasal saya live dengan Zul hari ni. Nanti bila tu kita akan WhatsApp je Zul happy birthday Zul kan. Zul happy birthday ada pada 25 Oktober. Lagi 4 hari kan. Okey. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada Zul Arifin dan juga Norman Hakim, dan juga kepada pihak Finas Malaysia untuk platform ni yang saya rasa sangat bersyukurlah dapat bersama-sama dengan rakan-rakan saya, especially untuk topik-topik yang sangat menarik. Sembang yang macam kadang-kadang bila kita sembang macam ni seronok. Dia memang santai dan orang pun sama-sama seronok dengan kita semua. So Zul, jaga diri, jaga kesihatan, speedy recovery. Norman teruskan memberikan inspirasi, tapi janganlah stres, jangan stres nak makan, kongsi-kongsi lah kita makan tu semua. Besok nasi kandar. Makannya. Dan untuk semua pesanan saya kan, selalu bila cakap pasal hal ni, there's to be fit, to keep fit and to be healthy. Tak ada istilah yang terlalu lambat untuk bermula. You can start at any time. Cuma saya nak pesan satu benda je. Kalau you all rasa amazed kepada orang tua macam tadi 88 tahun boleh pergi gym, boleh berlari maraton dan sebagainya, maknanya benda tu semua possible. Dia benda yang jadi kesalahan ialah apa tau? Bila di pertengahan tu you give up, dan contoh kalau you rasa you tak boleh lagi, you tak berlari, I can bet at the age of 40, 50, kalau you sekali berhenti berlari, sekali berhenti pergi gym, terus jam badan you terus tak boleh berlari sampai bila. That can happen.
So, jangan stop apa-apa yang you dah buat, teruskan. Kalau belum bermula, mulakan sekarang. Dan sekali lagi, terima kasih. Okay, Zul, Norman, terima kasih banyak-banyak. Thank you very much. Jaga diri baik-baik. Selamat malam. Zul, adik, jangan tidur lambat, adik. Tidur awal sikit. Saya seorang. Saya tidur dengan TV je lah. Alah, Zul. Untunglah. Ni abang bukan nak kata. Bukan nak kata apa. Kita pun pernah 35. Been there and done that. Yes. Okay bro. Assalamualaikum. Thank you very much. Alright. Yeah. Bye. Yeah.